Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat wala di mana pun kalian berada. Baik, hari ini 15 Mei 2020 bersamaan dengan 22 Ramadan 1441 Hijrah. Hari ini saya akan bercakap tentang kematian ulama dan hari Jumaat. Kita sambung selepas ini. Baik, minggu lalu kita telah dikejutkan dengan berita pemergian almarhum Datuk Ismail Kamus, ya, salah seorang ulama Malaysia, penceramah bebas yang meninggal dunia di kediamannya di Ampang kerana sakit. Almarhum bukanlah satu-satunya ulama yang meninggal dunia pada hari Jumaat. Menariknya, ramai lagi, ya, termasuk ulama-ulama di seluruh dunia direkodkan meninggal dunia pada hari Jumaat. Beruntungnya almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus ni meninggal pada hari Jumaat dalam bulan Ramadan, ya. Satu kemuliaan lah. Mengapa meninggal dunia pada hari Jumaat ni satu kemuliaan? Ada diceritakan bahawa daripada hadis Nabi pun ada, ya, tentang dibebaskan dari seksa kubur dan diangkat darjat bagi mereka yang meninggal dunia pada hari Jumaat. Malah yang meninggal dunia dalam bulan Ramadan juga mendapat kelebihan-kelebihan yang tertentu. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus. Kemudian saya akan ceritakan tentang dua lagi tokoh ulama di Malaysia yang meninggal dunia pada hari Jumaat. Baik, almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus dilahirkan pada 2 Disember 1948. Kemudiannya meninggal pada 8 Mei minggu lalu 2020. Merupakan seorang pendakwah bebas, pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, Gombak Setia, Selangor, bertanding atas tiket Parti Islam Malaysia pada tahun 1999 sehingga 2004. Beliau juga, almarhum juga merupakan pengasas dan serta pengurusi Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia. Dan almarhum banyak menulis buku, banyak juga menjalankan kerja-kerja dakwah terkenal di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei, serta di Eropah, khususnya di United Kingdom, juga di Amerika. Pernah juga almarhum berdakwah di sana, ya. Dan antara buku yang saya simpan karangan daripada almarhum adalah buku Indahnya Hidup Bersyariat. Buku itu menjadi rujukan untuk kehidupan seharian daripada bayi sampailah mengurus kematian. Banyaknya kandungan buku yang menceritakan susun atur hidup sebagai seorang Muslim. Baik, tokoh ulama kedua yang meninggal pada hari Jumaat adalah Tuan Guru Datuk Bendara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Tuan Guru almarhum meninggalkan dunia ini pada 12 Februari tahun 2015. Almarhum merupakan bekas Menteri Besar Kelantan. Almarhum ni digelar ulama yang tersohor lah, sehingga kan mendapat pengiktirafan sehingga di negara-negara Timur Tengah, di seluruh Asia juga begitu. Kerana jarang nak jumpa seorang ulama yang begitu alim dengan agama, hal-hal agama, juga turut berkebolehan dalam mentadbir negeri, ya. Almarhum telah menjadi Menteri Besar Kelantan untuk
selama hampir 18 tahun kalau tak salah saya, kan? Dan almarhum pernah diletakkan dalam senarai 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia, kan? Dalam sebuah list the 500 most influential Muslim. Almarhum berada dalam top 50. Almarhum juga terkenal kerana usaha dakwah dan juga usaha untuk menghidupkan cara hidup Islam, dan juga mementingkan pendekatan yang sederhana. Dan kalau tengok daripada almarhum sendiri, rumahnya pun macam rumah orang biasa, boleh didatangi pada bila-bila masa. Almarhum walaupun masih pada waktu itu bergelar Menteri Besar, namun masih lagi menyampaikan kuliah subuh, menyampaikan ceramah, masih lagi mengajar di masjid dan madrasah. Almarhum juga tidak putus untuk melakukan aktiviti kebajikan di negeri Kelantan dan juga di negeri-negeri lain. Dan dalam masa yang sama, walaupun sebagai Menteri Besar, almarhum sempat menulis beberapa buku berkaitan dengan agama dan juga politik yang sehingga kini masih jadi rujukan. Tokoh ketiga yang meninggal dunia pada hari Jumaat adalah Tuan Guru Datuk Dr. Harun bin Din ataupun Datuk Harun Din. Almarhum merupakan ahli politik dari parti PAS, juga merupakan ketua kluster dakwah Majlis Perundangan Islam Kebangsaan, dan juga di peringkat parti almarhum pernah menjawat jawatan sebagai Musyidul Am, merangkap pengurusi Majlis Syura dan Majlis Syura Ulama dari Februari 2015 hingga kematian almarhum pada 2016. Almarhum meninggalkan dunia pada 16 September 2016 pada hari Jumaat. Dan almarhum juga terkenal kerana mengasaskan Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Malaysia, iaitu Darul Shifa. Almarhum ni istimewa. Kalau nak tengok istimewanya, tengok pada adik-beradiknya. Semua Hasan Din, semua Din-Din ni, adik-beradik almarhum ni semuanya ahli agama, ulama dan tokoh-tokoh Islam, kan? Alhamdulillah, hebatnya keluarga almarhum ni. Dan almarhum ni sangat banyak kalau ikutkan buku-buku penulisannya, sebab dia pernah menjadi pensyarah, pernah terlibat dengan kertas-kertas kerja Islamic writing. Jadi terlalu banyak. Dan kalau sebut Darul Shifa ni, almarhum antara pengasas dan juga yang memperkenalkan Darul Shifa, di mana pusat rawatan kaedah Islam ini mekar tumbuh di seluruh Malaysia lah, boleh kata macam tu. Malah arwah Pak Long saya pun salah seorang anak murid pada almarhum, belajar perubatan Islam dan pernah menjadi pengamal perubatan Islam di Rompin, Pahang. Jadi demikianlah ketiga-tiga tokoh ulama yang saya berkongsikan bahawa tentang latar belakang mereka. Mereka bertiga telah dipilih Allah untuk meninggal dunia pada hari Jumaat, hari di mana dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Dan kita walaupun tak sama, walaupun sama atau tak sama pandangan dalam bidang politik, saya kira untuk hal akhirat kita ketepikan sebentar, lihat pada persamaan bahawa kita perlu hormat pada ulama, kita perlu mencintai ulama, kerana ulama inilah pewaris Nabi, kan? Kalau kita tak cinta pada ulama, macam kita tak cinta pada pewaris Nabi. Begitulah. Okey, sekian. Terima kasih kerana menonton video saya kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Hari ini kita dah 22 hari dalam Ramadan. Dah tak lama dah untuk menjelang Syawal. Sekejap aja Ramadan berlalu. Sedangkan bulan ini bulan yang mulia, bulan yang dirindui sepanjang tahun.
dah nak habis dah pun. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.